Okey, bagus. Ingat pada perasan. Nanti tolong mute kan siapa yang ada terbuka suara tu. Sebab saya dah mute tapi dia ter-unmute balik kan. Okey. Waalaikumsalam dari Singapura . Okay, malam ni saya nak refresh balik lah pasal teknik SM, RM momentum dengan breakout SM dengan breakout RM momentum. Tu. Ada sound tak cikgu? Ada sound maksudnya? Sound apa tu? Tak dengar ke apa? Waalaikumsalam. Kalau tak dengar sound tu mungkin setting kot. Kena check kan? Dengar clear. Okay, so rasanya dah cukup ni 100 orang sebab saya punya Zoom ni maksimum 100. Saya punya suara dengar ke? Dengar je. Okay. Ya, video saya akan hantar nanti dalam channel. So nanti korang boleh tengok balik. Boleh, tak ada masalah. Boleh je join. Ajak suami ke apa, tak apa. Family tak apa, tak kisah pun. Okay, so kita akan start. Okay, so siapa yang tak tahu lagi yang teknik SMRM momentum ni? Ada tak yang tak tahu lagi? Sebab ni rasa banyak kali lah ulang kan teknik ni. Tapi just refreshment punya video tak apalah, tak kisah pun. Saya boleh ulang balik. Okay, teknik SM dengan RM momentum dia sama je macam teknik SNR. Tapi beza dia ada momentum. Itu je yang membezakan dia. So kalau macam kita punya basic, kalau support lah kan, support. Biasa support ni kita akan cari huruf V, betul tak? Support V balance lah. Kiri kanan mesti panjang sama. Kalau resistance, mesti huruf A ataupun V terbalik. So kalau ni dia kena balance, kiri kanan mesti sama panjang. Tapi yang membezakan support momentum dengan resistance momentum tu, support momentum dengan resistance momentum, kenapa saya letak nama momentum dekat belah kanan? Belah kanan ni saya letak nama. Kenapa tak saya tak letak nama momentum resistance? Kenapa tak letak nama momentum support? So reason dia saya nak suruh korang fokus belah kanan. Maksudnya kalau dia buat A tapi kanan dia tak balance, lagi panjang. Itu maksud dia. Maksudnya kita fokus belah kanan. Sini kiri, sini kanan. Panjang lagi dari kiri. So kita akan panggil sebagai RM, resistance momentum. Sama macam support, kita fokus belah kanan. Dia start dari kiri, turun sikit, naik banyak. So kanan dia lagi panjang, kita akan panggil ni sebagai support momentum. So lagi kita akan pilih SM dengan RM lah, berbanding dengan support dan resistance biasa. So sebab kalau support resistance biasa ni, dia potensi nak break tu sangat tinggi. Boleh pakai tapi potensi nak break sangat tinggi lah sebab tak ada momentum. Itu je lah yang membezakan dia. Okay, so macam sekarang ni, yang biasa saya ajar untuk teknik SM dengan RM ni, kalau dia turun macam ni kan, naik sikit, turun banyak. So kat sini lah kita akan label sebagai resistance momentum, RM. So yang ni tahu clear . Mesti make sure kiri tu pendek daripada kanan. Itu je kena tahu, kena alert yang tu lah. Bukannya kanan lagi panjang dari kiri, kita naik banyak, turun sikit. Bukan yang ni. Ni sangat terbalik lah. Ni bukannya RM, ni resistance sahaja.
Sebab kita nak tengok kanan tu lagi panjang. So sini naik sikit, turun banyak. Sinilah dia punya RM, resistance momentum. Okey. Kalau support momentum, terbalik je lah. Support dia huruf V, tapi V dia kanan lagi panjang. So turun sikit, naik banyak. Sinilah kita panggil sebagai support momentum. Ni teknik first touch lah saya ajar. So turun sikit, naik banyak. Sini adalah support momentum. So ni saya macam ingatkan balik korang lah sebab takut ada yang terbalik kan, silap kan. So macam mana nak pakai first touch? First touch ni bila korang dah label zone, korang just tunggu je bila price masuk dalam zone, first time masuk, baru kita akan entry. Sekejap lagi kita akan carilah mana-mana contoh kan. Tapi make sure first time lah, bukannya make sure kali pertama masuk, first time masuk. Jangan kali kedua, kali ketiga. Dia kalau first time ni, macam biasa yang saya selalu tekankan, first time biasanya 90% dia akan bagi rejection. Nak tak nak dia akan reject dulu. Dan kali kedua masuk, second time, kita akan label sebagai 50-50. Maksudnya boleh break, boleh reject. Kalau kali ketiga dan ke atas, third time dan ke atas, ni saya boleh jamin lah, biasa memang akan break juga, 100% akan break. Kalau dia reject tu, saya boleh kira sebagai nasib lah. Situ je. Ni berapa peratus tu saya dah explain kat sini. RM, SM, cari dekat HHLL ke? Tak kisah pun, mana-mana boleh, tak ada masalah. Tapi lagi recommended dekat HH dengan LL tu lah, highest dengan lowest. HH, banyak je HH. Okay, ada soalan tak yang untuk yang briefing yang pasal ni, first touch ni? Tak ada. Apa dia? Tak kisah ke time frame berapa? Time frame saya recommend kat time frame kalau macam nak makan first touch ni, saya lagi recommend kat H4 lah, H4 ke atas. Tapi kalau daily tu zone dia dah makin besar. So H4 ni sangat recommended lah untuk first touch. Korang nak scalping pun boleh, tak ada masalah. Sebab first touch ni memang untuk kita tak hold. Memang entry terus biru, lepas tu close lah. Kalau nak senang, TP kita dekat low time frame, multi time frame lah. Kira boleh pilih lah, dekat M1 boleh, dekat M5 boleh. Kalau dekat H4 TP kita, boleh. Tapi H4 tu nak tunggu satu candle pun 4 jam. So sanggup tunggu ataupun tak sanggup je. Itu je lah yang bezakan multi time frame punya take profit. Kira kita tak boleh nak set TP kat H4 lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya punya soalan, sanggup ke kita tunggu floating lama? Sebab H4 dia satu candle tu ada 4 jam. Lama kan? Lama-lama. So akan bermain kat situ lah, floating, kejap biru, tiba merah balik. Lepas tu kita dah macam alamak nak cut ke, nak hold ke, dah macam dah bermain emosi kat situ. Was-was. So kalau kita TP kat time frame kecil, sekejap je lah boleh dapat. Dalam kalau yang terdekat tu memang biasanya ada lah kat multi time frame yang lowest time frame nya. Macam ni teknik first touch, saya dah tekankan dah, instant profit. Tak boleh hold. Sebab apa tak boleh hold? Sebab price ni dia akan bergerak secara zigzag. Walaupun dia reject jauh sekalipun, mesti dia akan naik balik sekejap, lepas tu dia akan buat structure baru untuk turun semula ataupun naik semula lah. So SM, RM, multi time frame boleh guna sebagai direction take profit. Ni sama ada kalau kita macam nak pakai take profit guna multi time frame boleh, ataupun kalau agak-agak dah biru nak close pun boleh, tak ada masalah. Kalau scalping biasa sukalah pakai teknik ni sebab nak dapat 10 pip tu sangat senang. Lagi kat H4, H4 time frame yang besar kan, dia ada momentum yang kuat. So senang lah dia nak reject 10 pip tu sangat senang. Time frame besar sebagai prediction direction. So kalau bila korang mapping time frame besar macam daily ke atas, so korang just standby lah. Maksudnya bila kita nak tengok atas dekat mana support momentum, dekat mana resistance momentum, kita just marking je. Bila masuk dalam tu, barulah kita akan precise lagi untuk entry, first touch ataupun standby lah direction yang baru. Mapping wajib tengok line chart. Saya jarang lah ajar pakai candlestick dulu. Biasa tengok line chart dulu sebab kita akan nampak lagi jelas lah V dengan A tu.
tu lagi cantik lah dia punya bentuk kan. Dan berbanding dengan candlestick. Kalau candlestick kita tak nampak dia punya A dengan V tu. Melainkan kalau korang dah biasa lah. First Touch H4 saya sangat recommend. Okay, yang ni antara pattern yang tak valid lah, yang biasa sangat orang confuse. Kalau macam ni kan, kalau korang perasan lah kebiasaannya, bila dia buat macam naik sikit turun banyak tu, kadang-kadang dekat kawasan sini dia akan ada gangguan macam susah nak turun. So bila susah nak turun tu, itu kita tak recommend lah untuk ambil sebab dia susah nak turun. Maksudnya dia macam kurang lah momentum dia. Dia tak break macam smooth macam ni kan. Dia sekali naik sikit turun dia break kawasan sini. Smooth je. Dia time tak ada masalah. So sangat recommend lah kita pilih ni berbanding yang di sini. Okay. Sama macam SM. Sini tadi RM. So kalau SM ni dia turun sikit, naik banyak tu, dia punya naik sebelum dia nak break tu ada gangguan. Dia macam tak smooth. Baru dia break. So saya tak recommend lah ambil yang ni. Kalau dia macam okay, turun sikit, waktu selepas dia break tu, dia dah smooth. Kawasan atas ni baru dia kacau, tak ada masalah. Boleh. Yang penting selepas break tu baru kita consider dia cantik ke tak. Kalau sini tengok cantik lah selepas dia. Tak kisah selepas tu tak payah tengok pun tak apa. Yang penting sebelum ni dekat sini, selepas dia break kat sini. Macam mana nak tahu first touch tu? Okay, so kita tengok chart dulu lah. Okay, ni goal kan. Korang biasa goal ke nak pair lain? Goal. Goal ni jaruk shadow dia panjang. Ramai goal ni. Contohlah kalau H4, cara nak first touch ni, dia first time je korang ambil. Contohlah buka line chart dulu, kita cari momentum yang ada. Okay, contohlah kita cari, sini turun sikit, naik banyak. So korang makin je kat sini, standby. Bila first time je masuk, boleh entry. Tapi nak hold tu high risk lah kalau nak hold. Macam ni, zone dia besar. So risk tu sangat besar lah kalau zone macam ni. Tapi kalau korang berani, boleh lah try lah. Yang penting waktu last candle tu dia tak break kat dalam zone ni, itu valid lah. Kalau dia break dalam zone tu sangat high risk lah. Sebab apa kalau dia break high risk? Sebab kalau buka line chart kita akan nampak dia break lah kawasan line chart kita marking tu. Sebab harga sebenar kita adalah dekat body. Masuk body tu kalau kita buka line chart kita akan nampak line tu. Semua ni body lah kiranya kan. Tak nampak shadow tu. Macam hari Jumaat semalam kat sini kan turun sikit naik banyak semalam kat sini. Sini. Okay. So kalau korang ada ambil first touch tu dia akan reject sekejap kat sini. So dia naik sekejap je lah first touch tu. Kalau korang entry kat sini dapatlah dalam 40-50 pips. And then terus junam. Sebab first touch kita tak boleh nak hold. First touch senang je. Dia cara dia just marking macam tu je. Masuk zone terus entry. So dia tak ada explanation yang sangat susah. Dia explanation dia sangat senang. Just kita tahu pattern je sahaja. Pattern momentum tu macam mana. Kalau SM kena macam mana bentuk dia. Kalau RM macam mana bentuk dia. So far ada tak yang tak faham lagi yang first touch ni? Maksudnya cikgu kalau first touch ni memang kita instant je lah. Biasa korang instant je bila dah masuk dalam zone lah. First touch ni boleh kata hit and run lah punya teknik. Tapi tak recommend hold sebab hold ni bahayalah untuk first touch ni. Sebab kita nak tahu bila lepas dia reject first touch tu dah close, kita kena tunggu dia punya setup. Sama ada dia nak buat setup buy ataupun tak ada setup buy. Kalau tak ada setup buy, dia akan break lah. Macam gold ni. Kalau first touch ni dia naik kat sini, kita dah close and then kita just tunggu je setup dia buat setup buy ke setup sell kat situ. So dia tak ada setup kan, dia break. Maksudnya setup kalau kita market kat H4 kita boleh check dekat time frame kecil. Kalau saya biasa saya lah pakai kalau macam teknik first touch ni,
Bila dia reject je, saya akan cari setup buy. Maksudnya setup, saya lagi suka setup breakout lah. Breakout yang BSM, BRM tu. Kalau H1 sekejap H1, masa dia reject sampai sini kan, dia naik. First time masuk zone, dia naik sampai sini. 90 pip gak lah dia naik masa tu kan. Tapi dia tak buat setup buy. Tak ada langsung setup buy. Breakout pun tak ada, engulfing buy pun tak ada. So high risk lah kalau kita nak hold buy. Kalau F30 pun tak ada setup buy. Harami buy adalah, harami sell adalah kan. So sangat risiko lah kat situ. F15 F50 pun tak ada setup breakout. Harami buy adalah, tapi kena trade lah kat situ kan. Sebab saya lagi suka time frame besar lah, lagi recommended. Instant asal biru tutup. Ya betul. So far faham tak teknik yang first touch ni? So cikgu, kalau dia dah first touch, contoh kita entry instant dekat SM, dia dah first touch, kita tunggu dia break, kita tunggu dia close, kita buka time frame H1, kita tengok kalau dia ada buat engulfing buy, kita boleh hold ke macam mana? Bukan boleh hold lah, kiranya kita boleh re-entry, cari point re-entry yang barulah untuk kita buy. Sebab first touch tu kalau nak, contohlah first touch banyak sangat entry kan, bolehlah try close separuh ke kalau itu nak hold lah kan. Tapi kalau tak ada setup, masa contohlah kita buy dekat SM, tapi bila kita dah close separuh, yang baki floating tu kita biar je sampai ada setup buy, kita hold lah. Tapi kalau saya akan close semua lah. Saya akan cari setup baru, sangat lagi okey lah daripada kita hold. Nanti dia merah balik. Sayanglah macam tu kan. Confirmation berlaku second entry. Harami engulf solid berlaku selepas first touch lah ya. Tu sangat tu biasa berlaku macam tu. Selepas first touch dia akan buat structure baru, sama ada nak buat harami buy, engulfing buy kalau nak buy lah kan. Ataupun dia buat setup breakout BSM, BRM. Kalau dekat H1 banyak kali dia break terus cikgu, tak ada first touch. Dekat H1 banyak kali break terus. Kalau H1 sekarang ni kita maki based on H4 punya setup. So kalau H1 dia memang nampak banyak kali lah kan. Sekejap kita tengok. Kalau H1 dia atas sikit, bukan kat H4. Kalau kat atas ni, kat H1 saya jarang ambil first touch H1. Dia tak solid sangat. Macam contoh tau, dia break kat H1 kan. First touch je, dia tak ada first touch ni. Tapi dia pergi H4 dia naik. So kalau entry kat H1 punya first touch, floating tu besar lah juga sebab gold kan. Gold kalau sampai sini pun dah 40 pips. So lagi okey pakai H4 lah. H4 kalau daily ni boleh, tapi daily punya zone tu besar. Kalau first touch di H4 setup di H1 lah ya. Kalau kita first touch kita ambil H4, kita nak tunggu setup confirmation. Kita boleh tunggu kat H1 sampai M30 dah okey dah. M50 tu okey, tak ada masalah. Tapi bagi saya tak ambil lah M50. Saya akan ambil M30 H1 punya confirmation. Lagi okey. Kalau kita ambil first touch dekat daily, H4, H1 lah kita punya confirmation. Kalau weekly, kita kurangkan sikit daily dengan H4 punya confirmation. Dia bermain macam tu je. Tapi rasanya ramai pakai first touch. So korang tahulah macam mana kan hasil dia. Okay. So ni biasa persoalan yang student saya tanya. Kalau macam SMRM kan biasa tajam, macam support momentum. Dia buat turun sikit naik banyak. Turun sikit naik banyak. Tapi dia punya bawah yang bucu ni, kadang-kadang orang confuse. Kalau bentuk U macam ni, turun sikit naik banyak, valid ke?
So persoalan ni sangat selalu ada. So ni bagi saya masih valid, tak ada masalah. Kalau dia buat U lah ataupun dia buat flat macam petak ke, boleh, tak ada masalah. Yang ni faham Faham cikgu. Okay, kalau macam buat U juga tapi U dia ada gangguan macam ni, baru naik. So ni tak recommended lah bagi saya. Dia bukan smooth punya breakout, tak cantik lah, tak smooth. So macam ni naik sikit, turun dia bentuk U tapi bolehlah consider. So korang boleh marking kat sini sebagai support momentum. Sini tajam, turun sikit, naik banyak, bentuk V tajam. So bolehlah marking yang dekat sini dia punya support momentum. Tapi kalau tak nak pakai yang U ni pun tak ada masalah. Pakailah yang bucu tajam untuk yang first touch punya teknik. Macam A, kalau macam resistance momentum, dia tak tajam dia bentuk V bentuk A tapi tak tajam, so boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni A dia tajam, naik sikit, turun banyak, so kita akan marking lah sebagai RM. So korang boleh decide lah, korang nak pilih, korang nak ambil ataupun tak nak. Tapi kalau macam situasi valid ataupun tak, masih valid lah benda ni. Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak. Dengar tak? Dia? Cikgu. Kalau macam contoh cikgu bagi tadi kan. Apa? Tak dengar lah. Tak dengar? Okay, baru dengar. Okay, sorry. Kalau contoh yang cikgu bagi tadi. Oh, dah tenggelam lah suara. Alamak. Contoh dia tu macam mana kata first. Kalau saya macam kena. Saya tak dengar lah suara type boleh kot. Kalau dengar, sebab tak dengar tiba lah. Dia dengar tapi masa tanya tu terus hilang persoalan tu. Oh, okay. Tu dengar je. Dengar? Sekarang dengar pula. Dengar. Macam contoh cikgu tadi. Okay. Kalau yang sebelum tu, sebab kalau bila saya marking SM kan, bila I tengok macam tu, I akan fikir yang dia dah bukan first touch. Macam First, contoh cikgu tadi. yang mana? Goal tadi tu. Okay. Ah. Okay, bukan H4 tadi kan? So yang belah mana tu? Yang cikgu tandakan hijau ni, that one. Okay. Yang tu masih lagi first touch Bukan yang dia dah break yang sebelum tu. Ataupun Masa shadow tu. hari kejadian tu dia first touch, dia reject sikit ni. Kalau perasan lah. Masa dia masuk first time masuk tu, dia naik sekejap. Kalau tengok dekat H1 contohlah, kita dah marking kat sini, ni zone kita marking. Waktu ni dia tak jadi lagi lah, lebih kurang kan. So kita tengok H1, monitor kat H1 nampak sikit. Okay, so first time dia masuk kat sini kan. So nampak tak next candle dia naik sampai sini. Kat sini. Shadow ni. So itulah yang masuk dia first touch. Bila first time naik tu dia reject laju. 90 pip dia reject sampai sini. Tapi tak adalah siapa yang berani reject sampai 90 pip ikutlah kan. Macam saya kalau first touch ni saya takkan hold lama sangat. Saya dapat dalam 20-40 pip okey lah kan. Dia bukan yang sebelah kiri lagi tu shadow yang panjang tu kan? Yang mana? Ni kiri ni. Kiri tu. Okay, ni bukan, ni H1 punya time frame. Dekat H4 tadi. Sebab kita marking dekat H4. Dekat ni H4 ni kan yang cikgu marking warna kuning memula tadi. Oh sini. Kan panjang ni. Sini ada SM. Okay. Lepas tu saya ingat yang shadow yang dah masuk tu dah menjadikan yang cikgu marking hijau tu bukan first touch. Yang saya marking hijau ni adalah SM yang baru kat sini. Turun sikit naik banyak. Kalau sini dia SM juga tapi SM dia dah tak fresh. Kita delete yang ni. Kalau kita marking SM kat sini kan, turun sikit naik banyak. So first time dia masuk dekat sebelah sini, betul tak? Itulah. So dia betul-betul reject lah. Itu adalah first time. Second time kat sini. Tapi second time saya cakap 50-50. Boleh naik, boleh break terus. So kali dia dah buat SM yang baru. Ya tu. So next dah kali ketiga ke atas dia dah break. So sekarang dah break lah. Okay. Okay. Cikgu nak tanya. Ya.
selalu nak entry tu biasa ambil dekat hujung body ke hujung shadow? Entry first touch Ya. Kalau macam nak marking ke apa? Maksud kita nak entry instant tu kan? Entry Sama instant. sama ada nak ambil dekat body support momentum tu ke ataupun nak ambil dekat ujung shadow? Okay, kalau macam dekat sini, kita marking kita dekat bucu kan. Turun sikit naik banyak. So bucu ni kita marking dan kita akan tengok dulu shadow dia panjang mana shadow dia untuk jadikan sebagai satu zone. So dekat sini kan dia punya kawasan yang kita marking kan. Ya. Yeah. So antara dua shadow ni kita boleh ambil sini sebagai lowest. So kita dah ada satu zone untuk kita entry instant. So sepanjang zone ni kita boleh entry lah instant dalam tu. Oh, okay. Tapi yang susah dia kalau shadow panjang macam ni. Yang ni kan. So bila shadow panjang macam tu dia akan jadi satu masalah floating lah. Kalau kita buka bucu dia turun sikit naik banyak. Kat sini bucu yang kita marking dan kita tengok shadow dia pun sangat panjang sampai bawah ni. So sangat sakit lah kalau kita nak hold sampai sini kan kalau dia turun. Betul. So bila kalau kita kira zone ni besar dalam 170 pips. Siapa je nak hold sampai 170 pips kan? Betul. So kita bolehlah consider dekat low time frame punya marking. Macam contohlah kita marking kat sini kan. Sini starting kita letak line kat sini kan. Kita letaklah vertical satu. So kita check lah, kokok lah ada dekat low time frame ada lagi SM, RM kat sini kan. Kira kat time frame lagi rendah lah maksudnya. SM kalau ada lah. So kita zoom sikit. So dalam zone ni ada lagi tak SM yang kat sini, kawasan sini? Turun sikit naik banyak, ada kan? Sini kan? Ya. Yeah. Okay, situ satu. So bolehlah standby marking kat situ satu. Tapi letaklah selain daripada colour kuning, letak colour apa-apa. Sebab kita nak indicate itu colour untuk H1. Tadi orange tu colour H4 kan. So korang boleh bezakan lah yang mana SM H1, yang mana SM H4. So kalau korang rasa dah cukup H1, cukup lah. Tapi kalau tak cukup, akan sampai level bawah. Contohlah ni kita ambil H1 punya kan. Kat bucu sini adalah H1, betul tak? Betul. Buka dia punya candlestick, kita akan cari shadow H1 pula. So H1 punya shadow sini kan, kawasan dia kan. So korang akan marking dekat lower situ sebagai satu zone yang baru untuk H1 punya versi. Tadi H4. Kalau sampai kat H1 ni pun dah cukup lah kan? Sampai H1 okey dah. Tapi maksudnya dalam zone H4 ni, SM H4 ada lagi SM H1. Itu bagus lah. Sebab bila kadang-kadang bila price tu masuk kat dalam kawasan, bila dia sampai kat body dia tendang lagi ke bawah. So kalau account tu kecil dia sempat. Tu lah tu. Itulah dia kena risk dia. Lagi besar ada risk juga kan? Ada juga. Lagi besar zone tu lagi lah tinggi risk dia. Tapi itulah kalau boleh kena ambil ujung-ujung lah. Betul tu. Dia kalau boleh ambil yang ada dekat low time frame punya SM RM lah. Baik. Kalau situasi macam ni yang sekarang ni punya. Okay. Baik, faham. Okay, so ada soalan lagi tak yang lain? Itu nak tanya. Ya. Kena consider tak dia trending dia uptrend ke downtrend? Trending dia pun okay, kalau bab trending ni saya rasa semua orang confused nak kata downtrend, korang akan tengok daripada mana ke mana kan. Kadang kalau H4 ni tengok macam naik pun boleh jadi uptrend. Kalau ikut besar ni nampak macam downtrend. So kita tak tahu mana satu kan. So saya recommend kita ikut current price lah punya setup. Kalau ada boleh pakai. Kalau tak ada tak payah pakai. Tapi kalau macam trending besar macam ni kan, kita akan nampak lah di tengah menurun sekarang ni. Dia trending besar, downtrend. Tapi waktu kita punya current price dekat kawasan sini, kalau kita kecilkan sikit zoom, kita akan nampak sedang uptrend waktu yang tengah menaik ni. So kita akan confuse sebenarnya. Tapi kita standby lah. Setiap SM dengan RM kita akan marking sebagai satu zone. Macam ni, naik sikit, turun banyak. So kita standby. Standby kat sini, naik sikit, turun banyak. Satu. Bawah ni turun sikit, naik banyak. So kita kena standby dekat setiap price yang masih fresh. Kalau dah tak fresh tu, tak payah ambil dah. Okay, yang ni ada soalan lagi? Clear tak? Jika kita dah marking dah entry di H4 dan adakah paling terbaik cari TP di M30? Boleh.
take profit dekat F30 boleh, tak ada masalah. Dekat F50 pun boleh, semua boleh kalau ada lah, sebab macam nak cakap dia ikut masa sebenarnya. Kalau kita take profit kita nak dalam candlestick yang 5 minit, so kita tunggulah 5 minit, so baru berapa minit nak TP. Kalau H4 besar take profit tu lama lah dari segi masa nak tunggu take profit, so akan berlaku dari segi menunggu tu floating pun besar lah, tinggi lah potensi nak floating tu. Okay Ada soalan lagi tak yang teknik SMRM tu? Tak ada cikgu. Okay. Kalau macam goal sekarang ni, kalau kita nak maki pakai teknik SMRM sebagai direction, kita boleh tengok dekat time frame besar dulu, macam start daripada monthly kan, bulan. Okay, jap. Oh sini. Okay, kalau bulan ni kita tak nampak sangat dia punya tajam shadow dia, bucu dia tak berapa cantik kan. Tapi kalau korang tengok sini turun sikit naik banyak. So ada kat situ satu. Tapi jauh lah ni sebulan. Nak turun situ pun sangat jauh kan. Besar lagi. So sini turun sikit naik banyak. Sini pun ada potensi sebagai support momentum. Tapi kanan dia tu tak berapa nak panjang kan. So bulan ni dia tak berapa nak recommend lah untuk kita marking support momentum, resistance momentum. Kalau weekly, minggu pula. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ni sebenarnya bucu ni cantik ni, sekejap. Okay, kat sini kan, dia turun sikit naik banyak. So sini adalah dia punya SM yang kena break. So korang boleh marking kat sini. Sini kawasan yang kena break lah, breakout kan, teknik breakout momentum tu. So sini tak berapa cantik pula kan, turun sikit. Okay, tapi dia ni sini dia flat. Flat pun kena break. So macam kalau next direction nak cari bawah ni, korang kena cari je dekat mana yang ada support momentum. Kalau atas ni support momentum dia naik sikit, turun banyak. Kat sini macam ada gangguan kan. Tapi kalau sebab apa saya tak recommend weekly dengan monthly ni, sebab dia punya bucu dia tak berapa cantik. SM dengan RM dia kadang buat kita confuse nak marking. Kalau daily mungkin okey lagi daripada weekly. Sebab itulah mana-mana video saya ajar, saya akan tekankan daily dulu start. Macam itulah. Macam daily sekarang ni, dekat sini turun sikit naik banyak. Okay, so sini ada SM. Sini turun sikit naik banyak. So ada lagi SM bawah tu. So kita tengok dekat candlestick, first touch dah settle ke kat sini? Dah settle kan? Sini satu dah settle. Sekarang dia dah kali kedua. So potensi next kali ketiga dia masuk lagi sini, memang dia akan break pergi yang bawah ni pula. Sini first touch tak ada lagi. Itu potensi dia lah. Ni untuk support momentum. Tapi kalau resistance momentum, kita kena standby lah dua-dua RM dengan SM supaya kita tak terlalu fokus sell. Kadang-kadang kita terlupa yang price pun dia akan boleh naik buy juga. Kalau kita zoom sikit, kat sini naik sikit, turun banyak. Situ ada RM versi daily. So korang boleh prepare lah, standby. Kalau first touch dah kena, maksudnya dia tak fresh lah, tapi check first touch. First touch kat sini masih lagi tak ada. So valid lagi lah first touch kat situ. Okay, clear yang teknik RM-SM ni. Cara nak marking dia. Boleh cikgu. Yang kiri tadi tu resistant ke cikgu? RM? Yang mana tu? Yang cikgu buka balik chart yang tadi tu. Yang belah kiri, yang sebelum penurunan yang banyak pada minggu lepas tu. Dekat time frame apa? Yang ni lah time frame day one. Day 1. Kat mana? Sini? Belah kiri, sebelah sana lagi cikgu. Yang ada tajam naik sikit tu turun banyak. Naik sikit turun banyak. Mana tu? Sini? Yang ni cikgu, yang ada beberapa bulan ni. Ya, saya cuba. Yang pada 8 November je. 8 November. Oh sini, jauh Kat sini ke sini? Yang atas. Sini? Atas lagi. Atas Atas. je. Sini? Yang tu RM je. Oh, sini RM juga. So that's why dia break hari tu. Dia reject kat situ. Yang sini.
So siapa yang hari tu standby kat sini, dia reject lah kat situ. Kat weekly pun RM, saya tak silap saya. Sekejap, saya check. Sini ni pun dia punya RM, tapi kat sini tak cantik kan. So saya tengok kat daily kat sini RM. Masih Okay, sama. Ada rekod, saya dah rekod. Sedang rekod. Okay, so kita masuk teknik BSM dengan BRM. Ni pun sangat penting lah. Saya boleh kata penting tu kalau korang nak hold, teknik ni boleh hold sebenarnya. Berbanding dengan teknik first touch. Okay, sekejap Okay, off. Okay, boleh. Waalaikumsalam. Siapa yang dah guna teknik breakout momentum ni, BSM dengan BRM ni, ada tak yang dah guna? So far okay tak? Ke ada yang confused? Cikgu, Ya. apa breakout momentum ni kalau lagi baik guna dekat H4 ke? Kalau case untuk breakout momentum dia lain sikit. Semua time frame boleh. Dia punya valid dia semua time frame boleh, tak ada masalah. M5 pun? M5 boleh, tak ada masalah. Tapi macam saya pesan, kalau teknik ratio tu yang saya ada ajar macam kalau saya ulang balik ratio punya teknik tu. Anas. Kalau H4 dengan H1 4 jam dengan sejam, mestilah 4 jam lagi strong, 4 kali ganda daripada H1. So sama macam kiraan dengan multi time frame lain. So kalau lagi kecil time frame tu, solid dia tak adalah kuat, dia punya valid dia tak adalah solid sangat. Tapi boleh pakai, tak ada masalah. So dia strong. Bila korang entry dekat candle punca tu, dia strong sebab kita pakai dekat momentum. Dia beza dengan yang, dia sama macam ni, teknik RBS dan SBR yang basic. Tapi yang basic tu dia pakai SNR biasa. Kalau kita break pakai momentum punya. Tu yang beza lah. Okay, ni contoh sekejap, mana tadi. Okay ni. Dia panggung. Terlajak pula. Okay, so kalau yang ni macam contohlah dia buat naik sikit, turun dia banyak. Sini kita akan consider RM. Naik sikit, turun banyak, sini pun RM. So bila kita tunggu entry kat sini, kita tengok confirmation tiba dia break kat sini kawasan RM. Break tu make sure break body tau. Bukan break shadow, break body. Ni kena tekankan lah. Kadang orang silap. Make sure break body ni kena betul-betul close. Jangan tak close lagi. Kena sabar sikit lah. Sampai dia timing dia close buka candle baru baru kita nampak dia betul-betul ke tak. Sekejap saya mute dulu. Nanti bising pula kan. Itu dah ada orang student saya marah je. Saya cakap bising lah dalam video ni. Okay lah. Lepas tu yang ni, bila korang dah detect dekat mana candle punca breakout BRM ni, barulah korang akan cari re-entry dekat candlestick punca tu. Macam ni. Ni korang kena, kalau dari segi bentuk pattern macam saya tunjuk contoh ni memang korang tak nampak. Tapi nanti korang slow lah belajar kan. Tengok chart, nanti baru faham. Dia basic kena tahu yang SM, RM dulu baru boleh master teknik ni. So kalau macam ni, dia turun sikit, naik banyak. Sini kita panggil sebagai support momentum. So bila price dia break support momentum tu, bila break, kita akan cari candlestick punca break support momentum tu. So kita akan re-entry lah untuk cari sell. So SL kita ataupun kalau cut loss, bila dia pacak break body. Kalau letak SL pun tak ada masalah lah kat situ. So risk kita kalau dia turun, masa kita buy kat sini, tiba dia turun lagi, break sampai bawah. So tak valid lah setup tu. Tapi setup ni saya boleh consider, boleh kata sebagai setup yang profitable lah. Memang boleh profit. So kena master dan jangan salah baca lah.
Ada soalan tak teknik ni? Kita tengok contoh dulu. Okey, Terus. goal. Buka. Okey, Nak contohlah. tanya. Ya boleh. Dia kalau break body berapa persen ya? 50% ke asal dia break body ke kira macam kita kena cut loss lah? Okey, break body. Kalau break body untuk teknik BRM, BSM ni, dia tak kisah pun berapa persen sekalipun. Asalkan kita, contohlah kita buka H1 sekarang ni. Okey, kita cari daripada bawah ni. Okey, sekarang ni naik sikit turun banyak. Sini kan dia punya RM, betul tak? Resistor momentum kan? So bila dia buat RM, nampak dia ada break kat sini. So sini breakout. Dia break resistor momentum. So kita akan tengok candlestick. Candlestick apa punca break. So ada candlestick warna hijau sini kan yang break punca dia kan. So bila dia kena punca kat sini, kita dah tahu, kita akan marking lah 50% untuk kita entry buy. So area 50% kat situ kita akan buy. Nak dekat tu entry je lah kat situ. Ni cara paling marking paling senang lah. Tapi tak kena lah yang kat situ kan. Kalau saya akan entry je bila nak dekat tu. So bila dia break kat situ, kita cari dekat atas. Okay, sekejap So kat sini macam tak cantik sangat lah dia punya support momentum kan. Tapi tak apa, kita try consider lah kat situ. Dia buat support momentum. Tapi sebelah ni dia break kat sini. Bila break, kita tengok candlestick apa punca kat situ. Untuk kita entry. Teknik ni sebenarnya lagi sedap untuk scalping. So kalau sini dia, sekejap 50%. Oh ni tak boleh lah sebab dia candle kat sini dia bukan candle merah. Dia tak ada jadi support kan. Support momentum dia tak cantik. Tapi kalau korang entry kat sini, ikutlah dari segi korang punya RM, SM korang tu kena betul lah. Kalau macam ni, kalau kita salah baca macam ni, dia silap lah, dia akan break atas. Dia tak turun kan. So dia break lagi, fail lah setup Kalau pakai SM yang macam ni. Tu kira setup fail lah kan. Besok SM tu yang cantik lah macam ni. RM ni cantik. So SM ni, dia tak berapa nak cantik. Dia macam V tu tak nampak sangat. Ataupun U tu tak ada sangat. Dia macam ni ke atas macam tu. Tak cantik lah. Dia kalau macam dia macam flat tu kita tak boleh consider dia straight sambung daripada bawah, tak boleh macam tu. Kalau flat tu flat yang macam mana? Flat yang macam yang tadi ni sini dia naik tak berapa nampak, kita tak boleh consider daripada bawah sambung ke atas, tak boleh lah kan. Kalau dia tak payah consider tak apa. Kita cari yang biar nampak cantik lah. Okey. So kalau sini contoh sekejap. Okey. So dekat sini ada turun sikit naik banyak. So dia break dekat situ. So bila break tengok punca candle yang break. Candle warna merah. So kita akan marking dekat merah sini. So kita cari sell. So dia sikit lagi dah kena. Korang boleh entry dekat situ untuk sell. Kat sini lah area sini kan. 50%. 50%. So agak-agak nak kena bolehlah entry terus. Kalau saya nak kena saya akan entry je. Sebab kita kalau nak float tu berapa je lah. Untuk gold tahan je lah. Tak payah full margin lah. Bukan teknik full margin ni. Tapi situ memang kawasan zone dia sell kan. Kalau tengok zone ni pun kan. Betul tu. So kalau macam sekarang ni kat sini dia dah ada engulfing kat sini. Dia dah kenakan orang lah. Sini ada engulfing solid. Ada pula dia punya ada pula setup ni support momentum. Tapi dia break. So dah terkena kat situ. Bila terkena cut loss je, jangan hold. Bila cut loss, kalau dah nampak ni adalah setup BSM, breakout support momentum. So ni kalau H1, kalau M30. Kalau gold ni saya suka pakai M30. Untuk setup yang ni lah. Okay, contoh kita cari. Dekat sini naik sikit, turun banyak. Dia buat RM. Dan dia break, betul tak? So bila break macam tu, kita akan cari dekat mana candle punca breakout. So korang akan nampak candle punca dia yang hijau ni lah, panjang ni. So bolehlah entry dekat situ 50%. Ni dapatlah dia betul-betul masuk kat 50% tu. Agak-agak kat kawasan ni, bolehlah entry buy. So dia fly kat situ. Banyak juga tu.
So dekat mana lagi ada sini turun sikit naik banyak. So kat situ pun dia break. Kat sini kan ada punca M30. Dekat kawasan sini candle ni lah yang dia punca break dia. Kalau sebelah ni shadow saja break. Masih tak valid, tapi kita tengok dia punya candlestick yang punca tu. So kalau tarik sini memang kena lah kan. Okay. Cikgu nak tanya, macam cikgu tarik tadi tu, Okay. memang kena ambil body shadow sekali Selalu Kita sebelum ni ambil kan body kan? tak, kita ambil highest shadow sampai lower shadow. Oh, ambil sampai okey, dari atas sampai bawah lah. Ya betul. Tu cara nak marking untuk yang teknik ni lah. Kalau rectangle guna pakai highest sampai lower shadow. Tapi kalau pasal break zone tu pakai body. Break zone pakai body, okey. Ya betul. Alright. Cikgu nak tanya. Ya. Kalau macam cikgu tunjuk tadi kan, kiranya untuk yang setup yang ni, kalau contoh dia ada buat engulfing ke apa yang fit tadi macam tu kan. Okay. So kita nak berjaga-jaga kepada engulfing tu pun ataupun kita ikut je pattern ni? Okay, kalau macam saya pesan lah, korang bila pakai teknik engulfing solid ataupun harami solid tu, lagi bagus kalau pakai gabung dengan teknik breakout ni. Tu sangat lagi recommended lah. Sebab contohlah macam H1 tadi, kat sini kan engulfing buy solid. So bila buy solid macam ni, tiba-tiba dia break, jadi harami. So setup tu menyokong BRM tu lah, BSM, dia dah break momentum ni tapi dia keluar harami. So lagi solid lah daripada yang kat sini. Sini dia sekadar engulfing solid buy sahaja kan. Berbanding dekat sini, yang ni harami sell. Ada 3 candle ni adalah harami. Dan dia break support momentum. So solid lah. Dan dia juga sebagai HNS kan. Naik high low, high low. So korang pakai kat sini kawasan yang marking bucu high tu, korang akan jumpa juga kawasan situ pun kawasan entry zone korang lah. So banyak sebenarnya confluence yang korang boleh guna. So satu candle ni korang boleh marking kan untuk HNS. So macam-macam teknik boleh pakai, tak ada masalah. Ikutlah mana yang korang selesa. Semua boleh. Sini kalau HNS. So SL korang ataupun cut loss korang bila dia break atas, make sure break body. So kalau buka line chart tu, atas ni ada higher lah. So bila price break higher, guna body macam ni dia close, barulah kita cut loss. Kalau cut loss jangan teragak-agak untuk cut loss lah. Kita kalau dah setup fail, cut loss je. Jangan kita hold, sebab kadang bila hold tu nanti tiba lagi lah dia pacak. So kita stick dengan setup kita lah. Okey, terima kasih cikgu. Okay, Cikgu. Ya. Yang HNS tu candlestick dia ambil body saja je. Candlestick dia kalau nak marking tu pakai body. Tapi kalau nak detect tu sebagai HNS, kita pakai line chart lah. So kena bezakan lah pakai shadow bila, pakai line chart bila, pakai candlestick bila. Okey, cikgu. Cikgu. Yeah. Ada cara tak untuk kita elakkan daripada terkena dengan fake engulfing? Fake engulfing. Okay, kalau macam saya pun biasa ada soalan macam tu juga sebelum ni. Tapi kalau untuk selamat, kalau nak selamat saya akan guna teknik yang BSM dengan BRM tu. So bila BSM dengan BRM ni buat candlestick engulfing ataupun harami, biasanya solid setup lah. Kiranya lagi solid. Berbanding dengan engulfing solid sahaja. Tapi tak ada apa-apa breakout ataupun tak ada apa-apa lah. So dia punya potensi nak jadi dia tu boleh kata tak sekuat yang atas ni. Sebab saya selalu guna solid engulfing ni dekat time frame H4. Saya pernah cuba dekat H1 dengan M30, selalu terkena dengan fake dia tu lah. Dia jadi breakout. Jadi breakout kan. Tu kena hati-hatilah benda tu. Sebab kalau nak pakai engulfing solid dengan harami ni, saya biasa pesan dekat time frame besar H4. Sebab tak nak kena ni lah fake out ni.
Itu je dia tu punya lagi. reason. Tapi kalau Betul. kalau nak pakai teknik engulfing ni, macam kat time frame kecil, bolehlah gabung dengan BSM, BRM ataupun HNS. Okay, faham. Cikgu, Ya. bila nak cut loss untuk kalau harami dengan engulf kan yang atas tadi tu? Sekejap yang ni, harami ni. Kalau harami tu kalau dia libas balik ke atas tu nak cut loss bila dia close body dekat candle yang kedua tu ke ataupun yang pertama tu? Okay, kalau situasi cut loss, macam kalau saya lah, sebab saya entry tak adalah banyak mana kan, sebab kita jaga MM. So saya akan cut loss bila dia break macam ni. Break body dekat dekat atas ni, yang bucu paling atas. Bukan kat atas shadow dekat bucu ni. Bucu Dia kat beza body. shadow dengan bucu ni beza. Sebab shadow ni just harga dia pernah singgah, tapi kawasan sini adalah body. So body ni adalah harga yang sebenar lah. Okay. Tapi kalau macam orang macam yang lain punya recommendation, kalau kita pakai candle punca ni punya kawasan untuk entry kan. Okay, 50% ni kawasan kita entry. Betul. Okay, so dekat highest tu kita punya risk bila break candle ni. Satu candle ni saja. Itu kita punya risk lah. Maksudnya kalau dia break tu body kita keluar macam ni, barulah cut loss. Tapi Dia kalau depends lah dengan kita berapa risk yang kita nak ambil dia depends. Sebab ni candle dia pendek je. Melainkan candle yang sangat panjang tu, tu high risk lah. Okay. Thank you. Okay. Okay, ada apa-apa lagi persoalan tak untuk yang teknik BSM, BRM ni? Okay. Saya punya soalan, cikgu. Macam mana soalan tu? Oh ni. SL saya cakap tadi kalau dia break body, dia break zone yang paling higher tu lah ataupun lowest. Kalau teknik ni perlu ikut direction ke atau tak kisah? Teknik ni kalau tak kisah pun sebenarnya, waktu sideway pun boleh pakai teknik ni. Biasa sideway saya cakap high risk kan. Tapi make sure kalau sideway janganlah terlalu lama nak hold tu. Dia beza teknik yang breakout SMRM ni berbeza dengan teknik sideway tu yang ni bawah ni. So ada je orang confuse. Kalau teknik yang fake out ni nama dia teknik fake out. Tadi breakout ni fake out lain. Breakout dengan fake out ni lain. Breakout maksudnya dia break. Fake out ni dia tipu kita. Kalau macam sekarang ni yang membezakan teknik BSM dengan BRM ni adalah sideway dia sahaja. So kalau fake out teknik ada sideway. Sideway pun korang kena kenal apa itu sideway. Sideway ni kriteria dia saya ajar minimum 2 resistance, 2 support. Sideway lah kalau macam ni. Lebih daripada tu tak ada masalah. Kalau 1 resistance, 1 support bukan sideway. Ni bukan sideway. So korang kena tengok lah macam ni sideway. So bila sideway macam ni, first kali dia buat momentum ke atas. Contohlah dia break atas dulu kan. Dia break dalam keadaan momentum. Kalau kita tengok turun sikit naik banyak, sini adalah support momentum. Tapi teknik ni saya tak panggil lah support momentum. Saya akan panggil sebagai breakout momentum yang pertama. Sebab dia break sideway kan. So selepas dia tu bila masuk zone, kalau SM ni biasa korang akan entry first touch kat sini. Tapi saya tak recommend sangat lah first touch tu. Sebab sideway biasa dia akan break terus. Macam ni mungkinlah dia naik sekejap je. Tapi dia break dia. So korang terkejut lah bila dia break kan. Tapi kalau kita dah tahu teknik sideway ni, so kita dah mentally prepare lah. So dia buat BM2 dalam keadaan momentum. Kalau kat sini RM, tapi tak panggil lah RM, kita panggil BM2, breakout momentum kedua. Dia break sideway. Sideway ni zone dia kita kena marking. So bila ada setup macam ni,
barulah kita akan cari sel. Tapi ni setup ni saya tak ajar lah sekarang ni sebab ni nanti korang pening kan banyak kan. Ni just macam saya tunjuk lah perbezaan dia. So kalau tadi PSM dia tak ada sideway, BRM tak ada sideway. Kalau fake out ni lebih kurang je, dia sama je macam BSM, BRM kat kawasan bulat ni. Bulat ni sama. Tapi yang beza dia sideway ni. Sideway ni adalah killer setup. Dia bahaya lah. Okay. Cikgu nak tanya, biasa kita jumpa engulfing, solid, harami, DSM, RM. So yang lebih solid configuration lebih baik di kawasan, ya betul. Saya lagi recommend untuk pilih BSM dengan BRM lah. Daripada solid harami sahaja ataupun engulfing sahaja. Betul. Ya. Macam BRM dengan BSM kan. Kalau macam dia breakout ada gangguan tu valid juga dia tu. BSM, BRM kalau breakout ada gangguan. Macam RM dengan SM tadi kan kalau ada gangguan gangguan dekat G tu kan dia tak solid kan. Tak valid kan. Macam mana tu Macam RM dengan SM kan cikgu cakap tadi kalau dia break. Okay, ni contohlah ni SM kan. Okay, kalau dia break. Yang tengah, maksudnya yang BRM punya kalau dia break tengah tu ada gangguan. Okay, sekarang ni BSM, break support momentum. Okay, so kalau maksudnya gangguan tu kat mana? Dekat BSM tu. Gangguan, okay, contoh gangguan tu dari segi gangguan apa? Maksudnya ada macam candle buat kecil-kecil tengah tu lah. Sebelum dia break tu. Sebelum dia break ada gangguan buy macam tu? Ya. Oh, maksudnya ada gangguan tu dekat kawasan sini? Dekat sebelah dia, belah kanan tu. Sini? Oh, kat sini. Okey, sekejap Sini ada ke contoh yang ni Kita cari dulu kalau ada kan. Ada tak kat mana ada pair yang tuan perasan? Biasa kalau macam tu dia tak ada gangguan saya rasa. Kalau dia dah sekali break tu kan. Macam contohlah kita buka pair lain, bosan lah ke kan. Buka apa-apa Ada nak pair apa-apa tak? GJ ke GJ? Ya, GJ. Okay, buka line chart. Contohlah kita cari setup apa-apa BRM ke apa ke yang ada kan. Okay, sekarang ni H4. So situ ada banyak mana 30. Ada tak gangguan tu? Saya pun tak nampak sangatlah gangguan yang macam tu kan. Macam ni contohlah, okay, dia break momentum kan, naik sikit turun banyak. Tapi dia break kawasan momentum tu. Kita panggil BSM, breakout support momentum. So bila break, cari candle punca dekat yang situ. Candle punca kat sini. Tengok candle apa ada, buka candle. Sinilah candle punca yang sini. Sebab sini dia break shadow. Tapi candle yang sini baru betul-betul break body. So kita akan mark 50% kat candlestick tu. Highest sampai lowest. So 50% dekat sini. Tapi tak adalah gangguan kat situ. Maksudnya dari segi gangguan engulfing buy ke, tak ada pula kat situ kan. Tapi kalau jumpa bagi tahu kat pair mana kan. Sebab kalau cakap gangguan tu saya tak nampak lagi lah. Mungkin tak perasan kot. Maksudnya tu resistant tu. Ada soalan tak? Kena share idea nak trade ni. Idea kadang tak ada, jam. Cikgu nak tanya pendapat boleh? Boleh tak cikgu buka pair UCAD? Okay, UCAD. Sebab saya ada sell zone H4 engulf. H4 engulf. Dah lama tak trade UCAD ni. Sebab saya dah lama saya ban UCAD ni. Setahun dah ban. Okay, so sini H4 kan. H4 engulf. Kat mana tu H4 engulf? Engulf buy Kalau buka line chart, sini ada resistance momentum.
So bila ada register momentum, macam first touch yang saya ajar tu, korang akan marking lah highest kat situ kan. So situ adalah zone first touch. First time masuk, dia memang break kau-kau lah. Tapi break shadow. So korang akan menanggung floating masa ni. Siapa entry first touch lah. So menanggung floating nak dekat 20 pips. Barulah reject keluar. So, first touch pun cerita. Tapi dah next touch tu dia dah masuk balik zone, dah main kat situ. So sekarang dia break ke tak? Buka line chat. Kalau nak tengok tu nampak macam tak nampak sangat dia break ke tak kan. Kena tunggu next week lah. Sebab sekarang dia tak nampak berapa nak break body dia. Kalau dia break betul-betul dalam keadaan body, kita akan nampak lah atas ni punya breakout. Tapi sekarang ni tak berapa nak break sangat. So kena tunggu next week punya candle. Bawah dia tu ada breakout resistant je. Sini BRM kan? BRM. So ada, kalau cari candlestick punca kat situ, so korang akan buy lah kat situ kan instead of sell. So 50% dekat sini. So kalau buy lah. Okay, tapi next week korang kena tengok lah candlestick tu break atas ke break bawah. Tapi kalau ada setup macam ni, Engulfing solid buy campur BRM, so macam boleh naik lagi lah. Melainkan dia break kat sini. Sini turun sikit naik banyak. Kalau lah next week dia break macam ni, dia break support momentum ni, dia akan jadi BSM. So bila jadi BSM, barulah korang boleh cari sell. Itulah dia punya situasi sekarang ni untuk yang tanya pasal UCAT tu. Cikgu, BRM, BSM ni TP dia macam mana cikgu? Take profit dia sama je, pakai take profit, pakai yang apa nama? TP, SM, RM, multi time frame. Boleh pilih kat mana korang nak. Lepas tu ni ada satu lagi. Ni last lah sebelum kita habis kelas. Saya lupa nak ajar ni. Okay, sekejap Okay. Ni cikgu ada record kan masuk group? Ada. Paling recommended. Okay, so ada orang, saya pernah ada orang tanya pasal benda ni. RM, SM yang mana paling recommended untuk saya pilih untuk dia orang pilih lah masa tu kan. So contohlah bila ada banyak sangat SM, RM macam ni kan contohlah. So korang akan pilih yang mana? Atas ke, tengah ke, paling bawah? So kalau saya akan pilih yang paling atas lah. Sepatutnya kebiasaan dia akan ada 2 kali RM macam naik sikit turun banyak, naik sikit turun banyak. Biasa dia akan ada setup macam ni, 2 kali. Kalau macam support momentum, turun. Turun sikit naik banyak, turun sikit naik banyak. So biasa ada 2. So bila ada situasi macam ni 2 kali, so korang akan confuse sama ada nak ambil yang sini ataupun sini. So paling best kalau macam setup yang paling cun nak ambil, kita akan ambil paling atas. Berbanding yang tengah. Sebab tengah macam ni, kebiasaan dia akan break berbanding yang paling atas macam ni. Okay, mana-mana time frame dia cikgu mana-mana time frame. Kalau kita pakai H4, so tengok H4 macam tu. Macam sekarang ni, UCAT naik sikit, turun banyak, naik sikit, turun banyak. So sini 2 yang pertama dekat atas. Sekarang ni dah lain dah, ni dah ketiga kan. So korang akan pilih dekat sini paling recommended berbanding sini. Itulah cara dia. So cari setup yang ada yang cantik. Kalau sini turun sikit naik banyak, turun sikit naik banyak kan. So sini korang akan ambil berbanding kat sini. Selagi recommended lah kan. Boleh nak ambil tak masalah. Tapi potensi nak break tu tinggi jugalah. Sini tak tahu ada shadow ke tak kan. Kita tengok. Dia lebih kurang lah kawasan nak kena. Tapi kalau ikut kan tak kena pun kan. Itulah UCAT ni lama dah ban. Shadow dia terlalu panjang. Tapi apa-apa pun kalau break body cut loss lah kan. Apa-apa break body cut loss je. Itu memang risiko lah. Ataupun nak SL boleh. Cuma dia ada 2 pro and con. Kalau untuk cut loss dan juga SL. SL
dan cut loss, mana lagi terbaik? So korang kena fikir mana yang korang nak. Sama ada korang suka SL ataupun korang suka cut loss. SL ni, dia punya kekurangan dia, kalau bila kita mesti set up sell, tiba dia kena SL dulu. Dah kena SL baru setup tu jadi. So maksudnya SL punya kekurangan dari segi yang ni je lah. Tapi kalau cut loss ni, dia punya bahaya dia, bila dia sekali break tu, dia tak close lagi body. Dia punya break tu memang panjang, candle dia sangat panjang. Tapi kita dah was-was nak cut loss ke tak, sebab masa tu tak close lagi body. Itu dia punya risiko dia. Faham tak yang ni? Dia punya pro and cons dia. Faham Nigo. Okay, so suggest best pair untuk break. Pair apa-apa boleh je, tak ada masalah. Tapi nak senang, nak lembut, pair Euro USD lah paling lembut. Tu okey lah. Semua boleh, tak masalah. Euro USD, siapa nak letak lot besar, boleh lah pakai. Berbanding dekat gold lot besar dia susah sikit. Dia kalau floating tu sakit lah. Cikgu. Ya. Biasa kalau dekat H4 ada buat sideway, better kita cari setup ke atau kita tunggu dia break sideway dulu? Kalau H4 buat sideway. H4 buat sideway, kalau kita nak entry tu boleh scalping atas bawah. Tapi jangan H4 punya setup lah, pakai time frame kecil. Macam M30, kalau M30 nampak sell, kita sell lah sekejap. Macam tu lah. Tapi jangan bahayalah. Jangan hold lah, jangan hold lama lah. Nak hold tu high risk sikit lah. Melainkan kita hold tempat waktu dia, direction dia betul. Masa dia nak break sideway tu. Tu okay. Okay. Biasa kalau macam masalah orang pakai engulfing dengan harami ni, contohlah bila engulfing solid, dah buat dah H4 punya engulfing solid sell, contohlah dia buat sell. Tiba bila kita marking tu, tiba ada pula kat H1 ada engulfing solid buy. So kita confuse lah, mana nak pakai buy ke sell ni, dah confuse kan. So itu yang membezakan. Itulah kalau kita pakai engulfing sahaja ataupun harami sahaja, memang akan keluar setup yang macam tu. Bila memang akan keluar confuse yang macam tu lah. Sebab tu saya akan prefer teknik gabung dengan teknik BRM dengan BSM ni. Bila ada setup macam ni gabung dengan benda ni semua, barulah setup tu legit. Dia lagi legit lah. So maksudnya loss dia pun semakin kurang. Kalau break tu cut loss je lah kan. Okay clear Gold ni pun saya banyak pakai M30. Macam yang kat mana saya buy kat sini dia ada break. Dia buat RM. Break RM kat sini punca dia kan. So bila dia break RM kat situ, waktu tu saya buy kat sini. Saya cari candle punca sebab dia break kan. So saya tengok candlestick kat situ. Okay, saya buy. Bila saya buy, tiba-tiba dia break. Bila break, dia break kawasan sini kan. So menanggung lah floating kat sini sekejap. Dah break tu, saya counter lah sell. Cari sell sebab H1 dah tunjuk sell, M30 tunjuk sell. Barulah kita dapat cover balik yang loss tu. So kena bijak lah yang dari segi counter ni. Okay, ada soalan tak? Euro nampak setup buy. Euro. Dekat mana tu? Next week. Setup buy. Bawah ni tak ada support momentum. Dia just support biasa sahaja. Kalau daily, kita tengok daily dia buat apa. Daily pun dia tak ada support momentum. Sini ada sikit kan. Tapi macam break kan. Dia break body ni. Turun sikit, naik banyak. Tapi dia break body. So tak macam high risk sikit lah. Break sikit je. So macam tunggulah setup next week buat. Dia buat setup baru kan. Sebab tu kalau hari Senin saya tak trace sangat. Saya tunggu dia jalan dulu. Barulah kita jumpa setup. Okay, ada soalan tak sebelum kita habiskan sesi refreshment ni? Cikgu. Ya?
Kalau dia yang untuk teknik multi time frame, kalau katakan kita buat analisis tu dekat time frame H1, tapi kalau TP pun mesti dekat time frame yang sama kan. Kita tak boleh ambil TP dekat time frame macam lagi besar ke apa kan. TP ni macam saya cakap, dia punya kita boleh pilih dekat mana-mana time frame boleh. Cuma dia beza dia dari segi masa. Dia, sebab candlestick tu kalau M5 5 minit lah tunggu kan. Kalau H4 4 jam. Contohlah macam dia akan cari apa-apa setup. Okay, macam ni dia break support BSM. So candle punca dia dekat sini. So tak ada sangat kan, tak pullback sangat. Kat atas sikit. Tapi andai katalah kalau entry kat sini, kawasan sini, so korang boleh cari kat H4 punya take profit kan. Kat sini ya ada tak? Kalau low time frame H1. Okay, contohlah kat sini kita entry. Cari kat time frame yang berdekatan, yang masih fresh. Ada SM, RM, SM kan, sebab take profit itu bila sell SM. So kat sini ada SM. So bolehlah marking kat situ. Tapi H1 lah. So tunggu sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau time frame kecil M30, M5, M15, bolehlah dia lagi sekejap lah. Ada tak soal? Apa dia? Kalau breakout resistance momentum support momentum ni dia boleh hold ke cikgu? BSM. Ya. BRM boleh hold dekat take profit SM RM jugalah. Boleh hold juga Biasa dia punya kekuatan nak gerak tu besar jugalah. Boleh kata setup tu sangat boleh hold lah, boleh hold. Boleh hold lah, boleh kira hold lah. Boleh. Boleh lah, boleh kira hold lah. Setakat ni hold cantik lah, tak ada masalah. Dia punya sebab dia dah breakout Bila dah breakout dia terus pergi kan. Tu betul tu. Kebiasaannya macam tu lah. Saya nampak macam kalau first touch dengan teknik BSM, BRM ni, dia punya yang kekuatan nak hold tu ada dekat BRM, BSM berbanding dengan first touch. First touch makan curi je. Betul. Saya selalu kat first touch tu saya hold, lepas tu dia tendang balik kat tempat entry tu. Betul tu. Itu kebiasaannya lah. Sebab dulu sebelum saya buat yang first touch punya teknik ni, saya entry tapi pelik, dah biru, lepas tu merah balik. So saya jadi pelik tau, macam mana nak settlekan benda ni kan. Lala saya pakai first touch, first time je. Itulah dia ada sebab lepas first touch tu kita tengok pergerakan market macam mana. Barulah kita decide price tu dah buat apa pula lepas tu. Dia nak buat setup buy ke ataupun tak ada. Kalau nak buy lah, kalau tak ada buy mesti dia akan break. Tapi ada luck dia first touch dia terus pergi je kan cikgu. Ada luck dapat macam tu kan. Ada luck macam tu. Tapi mungkin dekat low time frame dia dah buat setup confirmation. Tu kita kena check lah dekat setiap time frame. Betul. Emosi tu lah kena control. Sebab tu saya kalau teknik BSM, BRM ni, kalau saya dah tulis kat sini kan, dia boleh sebagai jadi sebagai ni lah setup confirmation. Tambah je, tak tulis rupanya. Setup confirmation. So kalau ada boleh lah hold. Baik cikgu, terima kasih. Okay. Cikgu saya nak tanya yang macam yang first touch tu, kan cikgu kata jangan hold kan kalau first touch tu. So macam cikgu cakap boleh ambil 10 pip lah macam tu kan. Kalau macam first touch tu kita boleh tak pakai TP belah kiri tu juga? First touch TP belah kiri boleh tak ada masalah. Profit tu boleh tengok time, boleh tengok yang belah kiri punya graf ke? Boleh, tapi kadang dia punya risiko dia kadang tak pergi. Macam tu lah. Tapi boleh jadi kadang tak kena. Boleh jadi pergi, boleh jadi tak pergi. Sebab kadang kita silap marking kan. Macam tu lah kita cari yang ada first touch tapi dia reject. Kat mana dia? Kita cari yang ada. Yang cantik sikit lah. Kalau sini dia reject tak first touch ni? Check dulu. First touch.
Shadow panjang sangat. Tengok pair lain. Okay, kita tengok contoh lah kalau kita ambil first touch M30 kan. M30 ambil H4 lah kalau ada. Sekejap. H4. Cari. Nak mencari tu malam. Terang pula. Okay, kat atas ni dah kena belum Sikit lagi. Okay, contoh lah kalau kita ambil kat bawah ni. Okay, waktu ni dekat lower sini. Tapi ni floating lah sikit. Tak ada setup tune lah, tak cari contoh. Kat sini adalah contoh, tapi yang ni contoh yang tak kena. Contoh yang ni turun sikit naik banyak. Okay, kalau kita monitor kat sini, buka shadow, sini kan satu zone kan. So bila dia punya satu zone tu kita marking. So first time masuk tu kita boleh monitor kat time frame kecil sebab kalau H4 kita tak nampak sangat. Kalau buka H1 ataupun M30. Okay, start daripada H1, contohlah H1. Dia reject dia naik sampai atas ni. So kita fikir, kita cari dia, kenapa dia reject sampai sini. Mungkin ada dekat low time frame lagi punya rejection. Kita tengok dekat M30 dulu. Okay, kat sini dia naik sampai sini. Sebab apa? Sebab ada tak ada apa-apa. Momentum dekat atas sikit. So tak kena kan. Dia tak sampai lah. Ini contoh yang tak sampai. Kalau M30. Kalau M15, kita tengok lagi M15. M15 pun tak sampai. M5. Okay, M5 dia reject. Tengok Dia naik sini turun daripada bawah naik sampai sini pun tak ada apa-apa reason kat sini untuk di reject. Tu M5 tau. Kalau M1 tak kena tengok sampai M1 kan. So kalau M1 kita cari pun ada tak? Kita tengok je. Okay je first time. M1 pun dia naik pun sampai sini pun tak sampai, sikit lagi. So macam ini contoh yang dia tak sampai lah. Kalau pakai TP multi time frame ni, dia boleh pakai. Tapi jangan terlalu nak sharp sangat lah dekat dia punya betul-betul bucu SMRM punya TP. Dia agak-agak nak kena tu, bolehlah close. Oh, maknanya macam memang sikit betul lah. Dia mungkin dari segi spread pun kacau. Kita pun tak sure kan. Okay. Contohlah dalam ni ada Bitcoin tak? BTC. Ni last lah. So kita habiskan lah sesi kita. BTC USD. Okay, tadi BTC USD. Okay, tengok tak tahu lah sama ke tak broker lain kan. Sebab saya pakai FXQM trade BTC ni. Saya trade pakai dekat sini sekarang. Lain Sekejap saya compare sekejap. Sama. Oh, BTC H4 sekejap. Oh, dia lain-lain lah broker dia. Tak sama. Tadi BTC ada saya buy, ada saya sell. Sebab setup BSM, BRM tu lah. Dekat FXQM. Kalau GMI ni Okta lain. Tak sama. Tak dapat nak bagi contoh. Tapi so far okay so far faham tak semua saya ajar malam ni. Kalau kita boleh sebut sebagai refresh punya kelas lah. Cikgu sesuai time frame berapa cikgu? Apa dia? Saya tak dengar lah. Dia sangkut-sangkut. Setup killer sesuai dekat time frame berapa? Setup killer? Setup apa? Yang fake out momentum fake out momentum. Okay. Fake out momentum tu saya tak recommended sebab dia melibatkan sideway. Bila dia melibatkan sideway ni saya jarang lah hold. Biasa memang teknik ni khas untuk scalping.
Scupping saja untuk yang ada sideway macam ni. Tapi kalau tak ada sideway, ada ini sahaja yang bulat ni kita akan panggil setup BSM, BRM tu lah, bolehlah hold. Kalau ada sideway, jaranglah buat sebagai hold, memang scupping je sebab kalau korang ingat apa dia? Yang cerita gelap tu. Kalau korang ingat yang saya ajar ni BM1, BM2. Kan ada satu lagi teknik yang BM ke-3. Backup momentum punya sideway ni, fake out ni, dia ada 3 kali maksimum. So bila korang hold, nanti dia buat BM3. So dah menanggung lagi sekali. Floating. Itulah dia punya risiko dia. Tak recommended lah nak hold tu. Setup ni scupping sesuai lah dekat time frame kecil, M15, M30. Sebab lagi senang nampak sideway tu berbanding time frame besar. Okay, ada soalan lagi tak? Last soalan sebelum kita habis. Rasa pusing ke rasa sakit? Sakit? Tak sangat lah. Tak rasa dia boleh buat. Okay, ada soalan tak ada? So far faham tak malam ni? Takut korang tak faham pula saya ajar kan. So at least kalau korang faham, puas hati lah sikit saya ajar malam ni. Faham tu. Faham cikgu. Faham. Okay, alhamdulillah. Faham cikgu. Tapi kena praktis lah. Praktis penting. Tapi make sure korang ni lah jaga MM. Itu je lah pesan saya. Sebab makin faham. Kalau ikut trending punya trader sekarang banyak nak full margin, nak layer banyak-banyak kan. Itu biasalah kan. Tapi kalau kita saya pesan janganlah buat macam tu. Melainkan modal besar. Kadang tu geram je tu. Tu biasa. Tapi kalau nak buat macam tu, lot kecil je lah. Buatlah layer banyak mana pun tapi lot tu biarlah kecil. Tapi kena tengok agak margin persen kita biar 1000% ke atas. Tu okey lah, selamat. Sebab kita trade ni mesti akan ada risiko, mesti akan ada risk. Sebab kita tak selamanya lah nak profit tu, tak selamanya ada. Itulah. Kadang cikgu kita first entry tu kita letak lot kecil je, lepas tu loss. Bila dah loss tu kita nak cover loss tu kita double ganda punya lot tu. Loss juga. Loss juga. Kalau macam tu, macam saya lah, contohlah bila pakai teknik BRM ke apa-apalah, tak salah apa-apa teknik kan. Bila kita counter, contohlah ni teknik first touch, saya dah sell, contohlah sell, tiba dia break body, tak jadi. Lepas tu saya buy lah sebab dia dah counter jadi buy kan. Lepas tu bila buy pun tak jadi. Satu tak jadi, dua tak jadi. So bila kali kedua tak jadi, saya akan rest lah, cukup lah. Tak payah setup ni kita buang, tukar setup lain pula. Cari pair lain ke macam mana? Cari pair lain lah ataupun rehat sekejap. Sebab kalau kita balas dendam nanti, tiba dia tak jadi yang first dah tak jadi. Ni dah first lah. Tiba lah contoh lah tak jadi first. Second kita buy, tak jadi juga. Lepas tu kita nak sell bila dah jundam ke bawah, kita sell. Pun tak jadi lagi, dia fly pula. Tu. So baiklah macam tu kan. So bila ada 2 kali tu cukup lah. 2 kali setup sell. Itu yang jadi kaki depo tu cikgu. Elok kalau dah 4 kali loss tu kita delete lah MT4. Itulah tu. Apa-apa pun trade safe ke. Buat daily target macam saya ada cakap tu, trade lah berapa nak sehari kan. Buat macam gaji okey lah. Kalau macam pair sekarang, pair apa yang cikgu rasa selamat untuk main? Yang selalu ikut direction lah. Biasa pair major pair okey, USD, yang ada USD lah. Tapi gold ni pun okey je sebenarnya. Tak ada masalah. Melainkan yang masalah tu yang biasa lot besar tu lah biasa. Gold memang puas hati je tu. Saya betul. Sebab tu saya trade pun lot kecil. Kita nak entry tu lah penting lah. Betul tu. Cuma kena setup ni kena tunggulah, sabar je. Masuk zone entry. Kalau macam cikgu prefer pending order ke ataupun instant je? Saya memang fully instant lah sebab saya memang buka phone bila nak setup, nak entry je. Tengok cari setup, buka phone, entry je instant. Jarang letak pending order? Jarang dah. Melainkan saya saja nak alert je lah kan. Bila agak-agak nak kena, saya tengok balik kena ke belum. Macam tu lah. Tapi tak adalah pending order terbiar macam tu kan. Pending order ni busy, siapa yang kerja boleh lah letak. Kena campur spread lah. Tak ada nak terlalu sharp, nanti tak kena pula kan.
Kena pandai baca timing ke Timing kena agak. Dia trade Biasa. banyak pakai masa lah, bermain dengan masa. Biasa saya cikgu kalau pending order ni saya dah siap letak stop loss lah. Lepas tu pasrah je lah, kalau dia langgar stop loss tu pun nak macam mana kan. Kita dah set lah untuk risiko banyak mana. Betul tu. Biasa pending order kadang-kadang memang mungkin dah biru tapi kita tak perasan. Tiba dah SL. Itulah. Kena set lah stop loss dengan TP. Tapi kalau modal korang besar, tak payah SL pun tak apa. Korang just main break cut loss je. Saya pun main macam tu je sekarang. Sebab kalau kita letak SL tu saya rasa macam rugi pula kalau kena SL tapi saya tak jadi. Saya rasa macam itulah biasa jadi kat goal tu. Lepas tu kita pula acah-acah buat SL 5 pips, 2 pip, buat apa SL 3 pips. Nak terlalu sharp lah apalah. Itu macam yelah itu biasalah marketing nak sharp sangat kan. Tapi kalau kita nak buat duit ni tak payah sharp tak apa. Asal profit biru jadilah. Dah jadi setup tu jadi barulah puas hati. Rasa macam seronok lah trade kan. Yelah. Tak payah kalau lah. cikgu sehari trade berapa kali? Tengoklah akaun tu akaun apa. Kalau akaun kecil saya kira ikut target je. Target cukup. Lihatlah tunggu esok pula. Baik. Cikgu, kalau pair yang cikgu recommended lah selain gold yang mantul senang dapat direction ke apa, pair apa cikgu? Biasa pair, saya suka pair Euro USD je untuk backtest ke apa. Sebab lot saya boleh letak tu besar sikit. Dia tak adalah laju sangat pair tu. Dia cari pair yang kalau kita kira pips tu kan, kalau dia jauh sekali mana pun tiba-tiba dalam, kalau kita kira pips je dalam baru berapa pip, 40 pip, 30 pip je walaupun jauh mana sekali pun dia punya pergerakan dia. Zone walaupun besar zone sekalipun kita marking kat daily tapi dalam zone tu baru dalam 10 pip, 20 pip je. Tak macam gold lah. Gold zone kecil pun dah 50 pips. Tu yang beza dia. Okay, faham cikgu. Belum BTC lagi je. BTC, Bitcoin saya layan floating je. Macam sedap je BTC ni. Buat sahaja trade kan. Itulah. Tu kental boleh cikgu. Tak adalah. Dia pun sebab ada orang kan korang pakai, banyak yang pakai link FXQM tu kan. So saya depo je lah pakai duit IB tu yang broker bayar kan. Okay lah, dapatlah berapa grow balik daripada okay lah dekat 230-300% kat grow kan. Tak santai je. Okay lah, ada soalan tak? Last apa-apa soalan so saya tutup ni. Ada cikgu. Okay, tak ada. Tak ada cikgu, cukup. Okay lah, cukup Nanti apa-apa boleh lah tanya kat group. Tapi kalau siapa yang PM saya tu saya minta maaf lah kalau tak reply ke apa ke. Kadang busy sikit kan. Itu je lah. Refreshment macam ni cikgu selalu buat ke? Saya tengoklah timing macam yang sekarang ni saya buat sebab dia free. Sebab PKP kan, free lah. Cikgu. Ya je. Yang ni ada post dalam group tak? Yang record ni? Ada. Dia saya bagi sekejap lagi. Okay, terima kasih. Okay. Lagi satu yang saya nak tanya, cikgu tak ada buat macam event-event live trade ke? Oh, tak ada planning pula nak buat. Okay, tak apa tanya je. Baik cikgu, tu je. Okay. So, terima kasih cikgu Okay, sama. Semoga berjaya lah. Good luck Baik cikgu, insyaAllah. Minta maaf lah. Terima kasih cikgu. Kekurangan. Minta halal cikgu. Okay, halal. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih banyak. Cikgu Okay, sama. Okay. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.